Kita masuk ayat daripada surah ya ayyuhallazina amanu yang ke-6, iaitu masuklah ke dalam agama Islam seluruhnya dan janganlah mengikut jejak langkah syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah USC 9 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam kuliah subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masuk ayat daripada surah ya ayyuhallazina amanu yang ke-6, iaitu masuklah ke dalam agama Islam seluruhnya dan janganlah mengikut jejak langkah syaitan. Tadi kita baca surah An-Nisa tadi pun ada menyebutkan larangan makan riba, larangan kita makan harta manusia secara batil. Itu diulang-ulang kali dalam beberapa surah, beberapa ayat. Yang ni larangan kita, dia suruh dan larang dalam satu ayat. Larang ikut jejak syaitan, dia suruh kita masuk Islam seluruhnya, masuk dalam sistem Islam itu secara keseluruhan. Islam dari segi sosialnya, dari segi hukum hakamnya, politiknya, ekonominya, seluruh aspek kehidupan kita mengikut yang telah ditunjukkan oleh agama kita Islam. Itulah ayat surah Al-Baqarah ayat 208 dan 209. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu turut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah, sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di ayat ujung 209 tu Allah kata kalau nak gelincir juga zalaltum tu, nak tergelincir juga daripada jalanku yang lurus, nak ikut jalan syaitan juga, setelah datang kepada kamu keterangan-keterangan, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maknanya kita mau duk ingat Allah tu Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tak boleh nak kentong dia, tak boleh nak kecoh dia, tak boleh nak tipu dia, tak boleh nak auta dia. Itu makna hakim, bijaksana. Aziz makna dia kuat, perkasa. Kena mau duk ingat, kamu takkan menang. Bila kamu ikut syaitan, kamu akan kena. Dia akan tunjuk keperkasaan dia, dia tunjuk kegarangan dia, dia akan tunjuk kebengisan dia tu. Ni sebab tu ditutup dengan dua sifat, Aziz dan juga Hakim. Aziz dan juga Hakim. Dan Aziz dan Hakim ni banyak juga disebut di dalam ayat-ayat Quran. Ditutup ayat dengan Azizun Hakim. Tadi dapat dibaca Lau Anzalna, tadi tu Imam baca. Ditutup di ujung tu pun Wahwal Azizul Hakim. Nampak dua ni menunjukkan Allah Ta'ala kalau dia nak menyeksa atau mengazab hamba-hamba dia yang mengikut jejak langkah syaitan, yang tergelincir daripada jalan yang lurus, dia bukan seksa dengan sembrono, dia bukan biarkan mereka diseksa dengan begitu saja, tetapi dengan bijaksana. Memang terbukti, memang dia diazab, dihukum itu dengan fakta dan bukti-bukti yang kukuh. Tu makna bijaksana. Dengan sistem pembuktian pendakwaan yang mantap. Sampai bumi pun boleh jadi saksi dia. Tangan kaki bercakap. Itu kita baca surah Yasin. Itu kebijaksanaan Allah. Kulit kita boleh berbicara. Mendakwa mereka yang mengikut jejak langkah syaitan ni, meninggalkan jejak langkah Nabi. Maka mereka itu, ni ayat 209 ni. Fa in zalaltum tu. Maknanya Allah Ta'ala akan dakwa-dakwi seseorang itu sehinggalah dia mengaku memang dia buat salah. Sampaikan mereka akan sampai tahap fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'id. Mereka akan mengaku salah silap mereka dan mereka tak boleh nak berdolak dalik lagi. Tu kata Hakim. Hakim makna bijaksana. Kita panggil hakim yang arif. Hakim yang bijaksana tu dipanggil yang arif. Allah sebab dia Hakim, bijaksana. Maknanya dia jatuh satu-satu keputusan tu, dia jatuh dengan betul-betul berdasarkan fakta, bukan auta. Maka siapa yang gelincir daripada jalan zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, bukti-bukti. Tak boleh nak buat macam mana dah. Maka Allah Ta'ala kata, aku akan tunjuk keperkasaanku, akan tunjuk kebijaksanaanku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ni yang kata cerita berkaitan dengan ayat 209. Bagaimana kita nak memahami bila Allah tutup sifat dia, dia perkenalkan sifat dia pada setiap ayat yang dia tutup tu. Kita kena ingat, kena beringat, kena kenal betul-betul apa sifat-sifat dia tersebut. Aziz, kena faham betul Aziz tu apa dia. Hakim tu apa dia. Bijaksana tu kita nak relate dengan ayat tu macam mana. Dia nanti bila dia hukum hamba-hamba dia tak hukum dengan
sembrono. Dia akan hukum sehingga si pesalah, si penjenayah itu akan mengaku salah silapnya, kerana tak boleh lari lagi. Kerana bukti-bukti yang Allah Ta'ala bawa mai itu, bukti-bukti yang kukuh, yang tak boleh dia nafikan sama sekali. Akhirnya dia akan mengaku. Tuan-tuan, itu sistem yang Allah akan gunakan. Hakim bijaksana. Maka tuan-tuan, kita nak masuk hari ini bab hasutan syaitan. Subtopik daripada topik yang besar, ada topik kecil sikit, iaitu hasutan syaitan kepada manusia. Ini kita tahu dah, syaitan ni dia tak nampak, dia gaib, jin daripada kalangan iblis, syaitan. Dia mai duk hasut kita sepoi-sepoi bahasa saja. Dia pelan-pelan saja, slow-slow saja. Tapi ramai manusia yang lingkup kerana dia ni. Ramai manusia yang jahanam kerana syaitan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dia ni musuh yang nyata. Walaupun tak nyata, tak nampak, tapi Allah kata dia musuh yang nyata bagi kamu. Innahu lakum aduun mubin. Saudaraku yang tercinta, sesungguhnya puncak harapan syaitan dalam kehidupan ini adalah menyesatkan manusia. Itu kemuncak cita-cita dia. Nak sesatkan kita seramai mungkin anak cucu Adam. Dendam kesumat dia kepada anak Adam dan juga keturunan Adam. Dia minta ke Allah Ta'ala untuk panjangkan umur dia, sebab dia nak sesatkan. La'awiyannahum ajma'in. Aku nak sesatkan mereka semua sekali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata syaitan, dia kecualikan. Hak ikhlas, dia kata tak boleh. Hak tak ikhlas, dia semua dia boleh gelincir. Dia boleh pesong, hak kita sebut zalal tum tadi tu, dia boleh gelincirkan. Meletakkannya dalam kekafiran. Tu cita-cita dia. Nak meletakkan manusia semua ni, anak cucu Adam ni, dalam lembah kafir. Sehingga mengeluarkan mereka dari agama Islam. Sampai kalau boleh dia nak bagi keluar, jatuh batal iman, batal syahadah. Ia sentiasa berusaha mendorong manusia melakukan maksiat, perbuatan buruk lainnya, seandainya ia tidak mampu mengeluarkannya dari agama Islam. Kalau dia tak boleh nak bagi orang murtad, dia akan hasut orang saya buat dosa, perbuatan-perbuatan buruk, buat maksiat, buat dosa-dosa besar. Inilah tuan-tuan. Jadi kita duduk zaman lah ni, maksiat boleh berlaku dengan begitu mudah. Dulu skrin share satu rumah satu. Lah skrin seorang satu. Dia main ikut skrin tu lah. Macam-macam Yahudi dia lempak main kat kita TikTok. Dia lempak main kat kita Instagram, Facebook. Habis manusia dia hilang malu. Yang perempuan-perempuan, anak perempuan kita, wanita-wanita kita yang Islam pun sudah hilang malu. Ditambah pula dengan hashtag malu apa. Elok lagi tambah. Maka tuan-tuan tak ada malu langsung. Dia tergedik-gedik, dia boh dalam TikTok, satu dunia tengok, terkinja-kinja, terhegeh-hegeh, tanpa ada rasa malu. Bila kita tegur, dia kata, Ustaz boleh bagi kat saya TikTok bukannya free, orang bayar 30,000. Kerana duit semua halal. Normalisasikan dosa. Siapa pun tak kata, tak apa kot, dia dapat duit juga, bukan dia buat saja. Itu masyarakat kita. Tak jadi marah. Anak-anak pasal apa, dia tak marah anak dia, duk terkinja-kinja, tergedik-gedik. Dia bagi kita kat mak ayah dia. Mak ingat, free ke mak? Ayah pun tak boleh bagi kat saya. Bagi kat saya 30,000, saya nak joget depan ayah. Boleh ke? Tak boleh. Ni dia apa bayar? TikTok bagi. Buat bahan.
Bagi pelik-pelik sikit, bagi orang tengok. Buat terkinjal-kinjal, lagi tak malu, lagi orang tengok. Lagi view tinggi. Tu dia tuan-tuan. Tu semua tu proksi syaitan lah tu. Syaitan hentak mai kat kita yang tu tenggelam dalam la'ibun walahwun, permainan hiburan yang melalaikan. Sonok gila view. Sonok gila populariti sampai tak usah kira malu pada. Nah, ni tuan-tuan, itulah. Kalau tak boleh jadikan manusia murtad, jadikan manusia lari daripada cara hidup Islam yang sebenar. Nah, bagi mereka hilang malu. Bila hilang malu, dia gamak buat apa saja. Orang tegur pun dia tak heran. Dia kata, bukan percuma saya joget tu, saya terkinja-kinja tu, saya terlompat-lompat terhegeh-hegeh tu. Saya dibayar, dia kata. Diberikan bayaran. Masya Allah tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ni syaitan punya angkara. Kita kalau tak sadiq, jadi makanan dia. Jadi makanan dia. Kalau manusia tak sadiq, tak ikut wahyu, syaitan tertawakan kita. Syaitan akan gembira, bertepuk dan berpesta. Seronok. Berdasarkan sasaran ini, dia akan tak target dia ni. Maka syaitan berupaya mencari segala tindakan dan cara yang dapat mereka realisasikan tujuannya, yakni menyesatkan umat Islam atau mendorong mereka melakukan maksiat dan dosa, atau dengan cara melewatkan amalan-amalan yang wajib. Itu cara dia. Modus operandi dia. MO dia. Modus operandi. Dia kalau tak makan, dia nak sesatkan umat manusia ni dengan melakukan maksiat, tak jalan, dia nanti akan suruh kita lewat-lewatkan atau tinggal yang wajib. Kerana dua dosa kita buat. Boleh berlakunya dosa dua. Bila tinggal yang wajib dan buat yang haram. Itulah cara dia. Hasut kita, saya buat benda maksiat, benda yang dosa, yang dimurkai Allah. Hasut habis anak-anak muda kita, hasut habis apa, semua kita, semua tak kira. Generasi apa pun, suruh buat dosa. Kalau tak jalan juga, dia suruh kita lewat-lewatkan dan akhirnya tinggalkan dosa. Tinggalkan perkara yang taat, yang wajib. Suruh tinggal solat, suruh tinggal tutup aurat. Tinggal-tinggal itu semua. Walaupun pergi Mekah hajah, tetapi hajah balik mai tak mau nak tutup aurat lagi. Tu dia punya kerja. Dia suruh buat taat dan umrah, dia suruh. Tapi hak wajib tu, tutup aurat tu, dia tak bagi. Dia suruh buat bagi lengah-lengah. Dia tak bagi ikut. Ni kata syaitan punya cara. Sebab tu Allah kata dah, hampa kena masuk dalam Islam seluruhnya, baru selamat. Kalau pakai Islam takat umrah, tapi tak Islam dari segi pakaian, aurat, tak selamat. Makanan syaitan. Jadi bahan syaitan. Mentertawakan kamu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian dan puan-puan, di antara tindakan syaitan dalam menipu manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, adalah dengan cara memperhiaskan sesuatu perbuatan yang maksiat, yang bertentang dengan syariat Islam, sehingga nampak bagus di mata dan dapat diterima manusia. Itu dia Ustaz sebut. Jadi menormalisasikan dosa, bagi orang nampak dosa tu tak berdosa. Bagi nampak khianat, pecah amanah, rasuah tu normal. Trend dia kata. Trend Ustaz. Trend. Allahu Akbar. Terkejut kita. Ada seorang tu dia pergi terapi dengan Ustaz. Dia kata, apa impian hang?
Dia kata aku impi nak sihat lah macam Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir, dia kata sihat walaupun umur panjang tapi boleh cycling, boleh buat aktiviti macam-macam. Dia nak macam tu, tapi dia tambah without corruption, dia kata. Tanpa corruption. Kawan hak duk bagi ceramah tu, dia kata, oh itu susah, dia kata. Payah tu. Pasal apa payah? Trend, dia kata. Trend. Tu dia nak ambil trend terus. Normal, biasa. Malu apa? Nah? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itu syaitan. Berjaya. Apabila dia berjaya mewujudkan satu pandangan masyarakat, benda yang jijik, yang kotor, yang hina dina, dianggap biasa. Dianggap sebagai perbuatan yang bagus. Very good. Habislah kita tuan-tuan. Melingkup dunia, melingkup di akhirat. Nah, jadi jangan sampai kita bagi can. Kalau kita juga bagi can, bagi muka kepada maksiat-maksiat yang Tuhan larang, yang Tuhan benci, kita berjaya ikut syaitan, kata tak apa kot. Boleh kot. Okey kot. Kot lah kot. Makna boleh kat syaitan lah tu. Nah, kerana apa? Dia berjaya menghiaskan perbuatan-perbuatan maksiat bagi nampak macam tak maksiat. Tu dia ubah istilah-istilah agama. Sebab istilah agama tu dia ada roh. Dia pun tak guna dah tuan-tuan. Zina disebut persetubuhan haram. Ataupun disebut seks luar nikah. Saja tak guna zina tu. Padahal zina semua maklum, kita orang Malaysia, orang Islam banyak. Tak guna. Dia nak menormalkan seks luar nikah. Itu zina tu sebenarnya. Tapi dia peringan sikit, dia perlembut sikit istilah. Rasuah, politik wang, pelincir, pelancar, duit kopi. Apa, tak tahulah dia tukar. Tak mau sebut. Sebab apa, bila sebut tu dia mai rasa takut, dia rasa dosa. Jadi tak mau bagi nampak dosa, ubah-ubah nama. Anak haram. Dia sebut anak apa? Anak luar nikah. Kan nampak lembut sikit. Dia macam, tak berapa malu sangat lah. Nah? Dulu anak haram. Lah dipanggil anak luar nikah. Anak tak sah taraf. Ada enggak? Dia ubah istilah. Nak meringan-ringankan dosa tersebut bagi nampak macam tak berdosa. Nampak trend. Dek kopi, trend. Daripada yang besar sampai sekecil-kecilnya. Nah, trend. Allahu Akbar. Nah, jadi tuan-tuan, ni pas ni trend pula. Trend Ustaz TikTok. Trend menari berjoget depan kamera, depan tu, lepas tu post bagi satu dunia tengok. Itu trend. Trend budaya. Nah, ambil. Tu syaitan berjaya. Tuan-tuan, kita tak larat nak harung, nak lawan, nak menongkah arus yang mai begitu lebat dengan macam aplikasi, apps yang ada dalam gadget ni. Macam-macam budak-budak boleh buat. Dengan kamera pun dia tingkatkan zoom dia. Boleh zoom. Kita duduk tani ni, dia duduk belakang ni, dia boleh zoom gambar kita clear. Tu dia meningkat tuan-tuan. Dia naik sampai 6-7 ribu handphone pun. Yang duk buat handphone pun dia duk meningkatkan kualiti dari segi kamera dan sebagainya. Nah, tu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. La'ibun walahun. Dia ajak kita, syaitan modus operandi dia, target dia sesat. Misi dia nak menjayakan visi dia tu, dia akan hiaskan segala maksiat bagi nampak cun, bagi nampak tak maksiat.
Ni jadi zaman lah ni orang dah menormalisasikan dosa, membiasakan dosa. Jadi tak nampak pelik dah dosa, tak nampak janggai dah dosa. Itu biasa. Yang tak berdosa tu pula jadi luar biasa. Itulah Nabi kata akan jadi Islam ini dipandang pelik akhir zaman. Mula dulu dipandang pelik dan di hujung pun dipandang pelik. Hak buat maksiat tak pelik. Hak tak buat pelik. Hang pelik sungguh. Pasal apa? Tak buat maksiat. Hang ni gharib dia panggil. Pelik bin ajaib. Pasal apa? Jadi pelik bin ajaib. Pasal kita tak buat maksiat. Hak buat maksiat, tak pelik. Tak asing. Hak buat maksiat, tak asing. Nah, hak buat maksiat tak asing, yang tak buat maksiat dipandang asing, dipandang pelik. Tuan-tuan, sampai satu masa hak pegawai-pegawai yang jujur ni dipulaukan. Pelik, dia ni pelik. Dia tak mau jadi geng kita. Payah kira. Nah, dia ni ada sekok, susah. Nah, pasal dia kita tak boleh tu, tak boleh ni. Tu dia. Sampai tahap tu orang yang jujur, orang yang amanah dipandang pelik, DNT tak disuka. Hak orang khianat ni dia vest. Nah, maka tuan-tuan tu nak jadi dah di akhir zaman ni tuan-tuan. Setan dia bagi hias benda-benda yang maksiat, bagi nampak tak maksiat. Siapa yang tak cerdik tertipu dengan perhiasan tersebut. Nah, dengan lakonan acting yang dibuat oleh syaitan ni. Maka tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan dia hias benda-benda yang buruk, yang maksiat bagi nampak indah, bagi nampak bagus. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Itu surah Al-An'am. Ayat 43 Allah kata ni, modus operandi dia ni. Dia buat macam mana? Maka mengapa mereka tidak mohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebaikan apa yang selalu mereka lakukan. Mereka duk buat maksiat. Bila buat maksiat, Allah datangkan bala. Bila Allah Ta'ala datangkan bala, mereka tetap tak ambil pengajaran sebab hati sudah keras, Allah kata. Dan yang kedua, syaitan telah menghiaskan kepada mereka perbuatan-perbuatan hak mereka selalu buat, yang Ustaz kata jadi trend tadi tu. Ada baik dia, ada faedah dia, ada pro dia. Maka tuan-tuan, tu Allah bagi tahu kat kita, tampak kita supaya kita sedap, menampar kita dengan perumpamaan dalam Quran. Cuma kita tak mau nak tadabbur. Kalau kita tadabbur, kita cerdik, tak tertipu dengan mainan lakonan syaitan ni. Nah, tapi kalau tak berkawan dengan Quran, dia jadi hati jadi keras. Bila hati keras, pasal apa? Dah trend selalu duk buat benda tu. Selalu yang dilakukan oleh mereka itu, syaitan akan mai bagi tahu kat depa benda tu bagus, ada kebaikan dia juga. Bukan tak ada baik, ada baik dia tu, bagus juga. Ambil dia orang kafir, bagi kat orang Islam. Tu tak apa. Dia buatlah macam mana pun. Maka tuan-tuan yang dirahmati, dia buatlah apa saja satu alasan, 1001 tak apa. Bagi juga kat orang. Nah, jadi tuan-tuan, ada sajalah alasan-alasan yang syaitan akan bagi kepada orang yang buat maksiat, yang selalu buat ni. Walau datang bala, walau datang macam-macam teguran, dia tetap keras hati,
Tetap duk kata mereka betul, duk cari alasan-alasan membetulkan tindakan mereka. Duk cari alasan-alasan untuk meluluskan perbuatan mereka yang tak lulus itu. Meloloskan diri. Maka tuan-tuan, inilah dia punya liciknya permainan syaitan. Sampai di akhir zaman ni kita, tuan-tuan, orang yang salah dengan tak salah jadi keliru. Orang hak tak salah macam salah. Orang hak salah macam tak salah. Orang yang hak tak salah dipandang salah. Allah, macam-macam. Akhir zaman. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maksud yang terkandung dalam ayat Al-An'am 43. Macam mana syaitan itu dia bagi kita walau tengok bala, walaupun tengok macam-macam Tuhan tunjuk depan mata, tapi hati keras. Sebabnya hati main keras itu, mengerasnya hati itu kerana syaitan menghiaskan kepada mereka alasan-alasan yang dia telah siapkan untuk menyokong maksiat mereka itu. Nah, itu dia. Kadang-kadang tak cukup dia mai ayat-ayat Quran yang dipulah pusing nak membenarkan perbuatan tu, nak kata perbuatan dia tu tak salah, bagus, besta, no? Dia buat sampai macam tu, tuan-tuan. Maksudnya yang terkandung dalam ayat ini menghiasi, memperelok sikap yang dilakukan oleh manusia tu, seperti menyekutukan Allah, melakukan maksiat. Dia hias bagi jadi tak apa, jadi normal, biasa. Tak perlu kita marah dia, tak perlu kita keji dia, tak perlu kita cak alhamdulillah syukur. Tak perlu. Dia kata semua tu tak payah. Nah, pasal dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, tuan-tuan, syaitan ni memperelok. Allah terang kat kita, bagi kita jangan terpengaruh, terperdaya. Tapi nak buat macam mana kita tak guna Al-Quran ni? Jadi kita tak tahu misi-misi, cara-cara syaitan nak menyesatkan manusia. Rupa-rupanya dia memperhiaskan, memperherokan penjenayah. Nah, syaitan juga menghiasi kemusyrikan dan penyembahan matahari kepada Ratu Sabak. Dia mai terus contoh, dan para pengikutnya. Bagi jadi matahari itu dipandang power. Matahari itulah dipuja-puji. Syaitan tu. Dia kenal Tuhan. Sebab tu syaitan ni, tuan-tuan, iblis ni, bila Fir'aun buat menara, buat tangga tinggi, naik pergi tengok Tuhan Musa, lepas tu dia pergi mengaku, kata dia Tuhan, dia lari. Iblis lari, dia kata, Fir'aun hamba ni sungguh. Aku jahat-jahat, aku tak pernah mengaku Tuhan. Pasal aku kenal Tuhan. Hang ni berani sungguh mengaku Tuhan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kena jaga. Jadi tuan-tuan, syaitan dia hiasi benda-benda syirik tu, dia kata tak apa, oi bagus. Sebab tu dia kadang dia pergi bergerakkan patung-patung tu. Dia lah nak abang kata bagi kata patung tu ada power tu, jin tu lah pergi duk goncang bagi jadi bergerak. Bukannya patung tu. Syaitan yang pergi duk bertenggek di patung tu, dia lah yang buat kata patung tu ada power. Nak memperdayakan manusia. Batu yang mereka buat berhala tu, yang mereka duk syirik tu, mereka duk sembah tu, syaitan pergi duk tanggung tu. Sebab tu dia kata kadang-kadang bukan boleh dia buat tak tahuan kat patung tu, kita balik jadi terkena badi dan sebagainya. Jadi sebab apa? Sebab dia ada situ, dia akan jaga, protect benda tu, nak bagi mereka merasakan benda tu betul, ada power, ada kuasa. Padahal dia yang pergi duk hinggut bagi bergerak patung-patung tu. Padahal patung tak ada apa. Nabi Ibrahim dia kuat, dia berani, dia pergi lari. Syaitan pun tak berani duduk di berhala-berhala tu, dia hantam katok semua pecah, tinggal hak besar.
Tu Nabi Ibrahim. Tuan-tuan tahu Nabi Ibrahim duduk di Babylon, di Iraq tu. Seorang pun tak ikut dia. Sampai dia kena keluar. Pak dia pun tak ikut dia. Pasal apa? Dia pun ikut trend. Trend masa tu sembah berhala. Jadi tuan-tuan, bismillah. Firman Allah, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ini perkataan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Kami mendapati mereka dan mendapati dia, yakni Ratu Sabak. Ratu Sabak Balqis, ada yang kata nama dia Balqis sebelum dia masuk Islam kepada Nabi Sulaiman. Dia ni wanita perempuan memerintah. Dan kaum dia bersujud kepada matahari. Burung hut-hut ni lah pergi buat report kat Nabi Sulaiman. Burung hut-hut. Ni pun kadang-kadang hut-hut dia nak bela tu. Hut-hut dia kata burung hut-hut. Tu syaitan juga. Dia bagi kita orang buat salah, tak mau bagi salah. Dia buat main alasan ayat Quran apa semua. Passion apa tuan-tuan? Anak cucu Tok Adam kita ni. Pasal apa buat perangai tak tiru Tok Adam? Tok Adam bila buat salah, mengaku salah. Itulah sebab dia dapat ampun. Mai anak cucu buat salah, tak mau mengaku salah. Ditiru Tok bagaimana tak tahu. Kalau ikut keturunan kita, Tok Adam ni buat satu salah, mengaku Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami zalim diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami. Wa tarhamna, kalau kau tak rahmati kami, tak sayang kat kami. Lanakunanna minal khasirin, jadilah kami orang yang rugi. Tu dia mengaku. Menunjukkan Tuhan nak bagi tahu kat kita, aku tak pelik hampa buat salah. Yang aku pelik hampa tak mau mengaku salah. Hampa tak mau mengaku, tak mau bertaubat, tak mau insaf, tak mau istighfar. Yang tu aku pelik. Allah tahu kata kita ni jenis buat dosa. Tapi dia berasa pelik dan janggal bila kita tak mau mengaku kesilapan, kesalahan dan tak mau bertaubat. Yang tu dia cukup pelik. Yang tu Allah Ta'ala cukup geram. Dan kita tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu. Ni yang Ustaz sebut tadi pasal marah daripada bela orang yang salah tu, dia buat main ayat. Contoh ni, hut-hut lah apalah. Padahal masa tu langgar SOP. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila dia dapati tentang burung ni, dia tengok puak-puak di Sabak, di Yaman. Nabi Sulaiman duduk di Palestin. Jauh mana dia pergi tu? Burung hut-hut ni boleh terbang jauh, 1000 kilo kat tu. Maka tuan-tuan, dia balik mai bagi tahu, aku dapati ada satu ratu dan kaum dia sujud kepada matahari. Itu menyebabkan Sulaiman tak semelih burung hut-hut. Tidak kena semelih lah. Wa zayyana lahumus syaitan, dan burung hut-hut ni pandai ni. Dia buat satu kesimpulan. Dia kata telah menghiasi mereka itu, yakni perbuatan sembah matahari itu tak dipandang pelik, tak dipandang janggal, tak dipandang ganjil oleh orang Sabak, orang Yaman. Tak dipandang pelik benda tu. Sebab apa? Tak dipandang asing, tak dipandang satu benda yang tak betul. Satu negeri tu. Semua pakat berasa tak pelik, berasa tak apa. Sebab apa berasa tak apa tu? Berasa normal, berasa trend tu. Tak ada siapa yang menyanggah perbuatan salah tu. Sebab apa? Sebab syaitan lah. Syaitan telah menghiasi kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka yang telah mereka buat itu, dan menyesatkan mereka daripada jalan yang betul. Saja dia sekat, fasaddahum, dia menyekat mereka daripada berfikir, menyekat mereka daripada
ambil tahu benda yang betul, biar kekal di dalam kesesatan tu. Jadi apa-apa saja yang nak menghalang kesesatan, nak membatalkan kesesatan itu, dia akan cuba sekat. Tu syaitan. Dua cara lah. Satu dia hias, satu dia sekat. Sekat benda-benda yang boleh mengeluarkan orang daripada sesat, dia akan sekat. Sekat. Nah? Maka tuan-tuan, tu dua cara dia. Daripada jalan yang lurus. Dia akan sekat orang daripada akses jalan yang lurus. Daripada masuk hidayah, petunjuk, dia akan sekat hidayah dan petunjuk tu daripada masuk dalam jiwa orang Yaman. Satu negeri duk buat benda sesat, duk sembah matahari. Satu negara. Pasal apa tak ada orang bantah? Syaitan ni, Hud ni buat kesimpulan kepada Nabi Sulaiman. Dia kata boleh jadi tuanku, mereka ni jadi macam tu sebab kerana syaitan telah menghiaskan perbuatan syirik mereka itu supaya mereka rasa tak syirik. Tutup buang. Betul ke kita sembah matahari ni? Betul ke matahari ni Tuhan? Jangan bagi tanya soalan tu. Sebab kalau tanya nanti dia akan dapat hidayah. Jadi buat macam mana? Bagi semua satu negeri tu rasa tak apa Tuhan sebenar matahari tu. Inilah takut dia jadi lagu tu. Kita esok-esok ni jadi lagu tu. Benda-benda hak maksiat semua tak apa betul. Pasal apa? Dia hias. Tu dia tuan-tuan. Syaitan memperelokkan makeup kekafiran untuk menghalang mereka dari jalan tauhid. Bagi seronok. Bagi boleh buat pesta, boleh buat keramaian, piduk sambut pesta matahari, buatlah, buat bagi seronok, bagi jadi benda tu seronok. Hias. Maka hang tengok dia kata tu, hang sujud kat matahari lah negeri hang maju. Hang sujud kat matahari lah tu negeri hang jadi macam dua syurga. Jannatani an yamin wa shimal dalam surah Sabah. Dua dusun, dua taman di kiri dan kanan. Itu disebut dalam Quran. Pasal apa? Pasal hang duk sujud kat matahari itulah berkat makmur negara. Itu dia boleh buat sampai tahu tu. Tak masuk hak kata benda ni, betul ke matahari ni Tuhan kita? Tak ada. Siapa pun tak tanya. Pasal syaitan berjaya kelirukan. Dia tak bagi poin tu masuk. Sebab bila poin tu masuk, dia akan tanya lagi. Dia akan main-main lah kali jumpa Tuhan yang sebenar. Jadi dia tutup bang, jangan duk tanya. Dia bagi seronok. Maju. Mereka punya pertanian hebat Yaman ni. Daripada empangan Saddul Ma'rab. Empangan Ma'rab. Kita mengaji tuan-tuan dalam tarikh Islam. Negeri Sabah ni, dia hebat, dia ada empangan. Walaupun dia negeri yang padang pasir juga. Kering kontang juga. Tapi dia pandai buat empangan, dia takung ayak. So ayak ni boleh supply untuk pertanian dia apa? Walaupun negeri dia negeri tandus. Tapi adanya empangan Ma'rab tu. Empangan Ma'rib, ada yang sebut Ma'rib, ada yang sebut Ma'rab. Tuan-tuan kena ingat balik sejarah ni. Dua kebun, dua dusun. Sebab tu dia kata Yaman ni dulu negeri pertanian ni. Banyak ekspor buah-buah apple pun dah. Daripada Yaman. Pasal kerana terkenal dengan pertanian. Sebab tu dia sembah matahari. Matahari membawa kesuburan. Membawa kepada boleh hasil yang banyak. Buah-buahan yang segar, bugar. Tu Ustaz bawa contoh tu nak bagi tahu pasal apa. Dia hias iblis, syaitan. Perbuatan mereka sembah matahari tu, dia nak kata bagus, dia kata tengok kita negeri maju. Negara kita keluar buah-buahan yang kualiti, tengok kita boleh ekspor satu dunia. Mai daripada Yaman, mai daripada Sabah. Ratu ni pun sehinggalah Nabi Sulaiman hantar surat pitau masuk dalam bilik dia, istana dia. Burung Hud ni pil lempak masuk. Dia pun buka.
Surat, dia mula nak jumpa Allah, nak jumpa hidayah. Nah, maka tuan-tuan, begitu juga dia kata, syaitan memperelokkan tindakannya bagi kaum kafir Quraisy yang menampakkan dirinya bentuk manusia sebagai Suraqah bin Mudlij ketika kaum Quraisy mahu berangkat perang dalam perang Badar semasa memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Ni Tuhan cerita ni. Iblis dia main merupa jadi Suraqah bin Mudlij. Dia iblis, tapi dia main merupa untuk penaik semangat orang kafir Quraisy supaya pergi perang dengan Nabi di Badar tu. Depa di Mekah berjalan jauh pergi perang. Siapa yang duk penaik semangat orang-orang Arab Quraisy ni supaya pergi duk lawan Nabi ni? Tu kata dia guna proksi, dia tak lawan. Dia guna manusia ni, dia hasut manusia. Dia duk sebalik tabir. Tu kata syaitan ni, kalau kita Tuhan tak dedah macam ni, kita kalah. Dia guna cara halus. Tapi Tuhan dedah kita supaya kita menang. Tak terpengaruh, tak terpedaya, tak jadi makanan dia. Ini Tuhan dedah. Dalam suratul Anfal, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku ini adalah pelindungmu. Nampak dia pergi kata lagu tu. Dia pergi kata kat tentera. Padahal kalah tuan-tuan perang Badar tu. Dia pergi 1000 orang kafir Quraisy pergi perang Badar. Allah Ta'ala gagalkan rancangan iblis, syaitan. Allah matikan kepala-kepala masam, Samsing, semua mati dalam perang Badar tu. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, hak jahat ni. Uqbah bin Rabi', semua ni hak jenis kepala jahat, mati semua dalam perang Badar, terbunuh. Syaitan pergi duk hasut mereka, kata hampa tak kalah aku jadi pelindung hampa. Syaitan kata aku tu kat mereka. Mereka pun naik semangat, mereka pun termakan hasutan dia, semangat masuk perang Badar. Ingat mereka nak menang, pasal mereka ramai. Nabi 313, mereka 1000. Jadi mereka duk pasal syaitan pula duk bakar, duk penaik, duk cucuk api, duk batu api. Tak apa, menang hampa menang, hampa ramai. Hampa tak usah takut lah. Nah, kita ganyang Muhammad. Dan juga pengikut-pengikut dia. Syaitan tu. Tiba-tiba mereka yang kena ganyang. Bukannya Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Lepas tu dia lepas diri. Pok-pok gapek suruh cari dia tak ada. Mana dia orang tua tu yang duk nasihat, duk bagi semangat kat kita sangat tu. Dia pergi mana dah? Raib. Dia boleh raib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tu dia. 2-3 contoh Allah sebut. Pasal apa pok kafir Quraisy ni duk marah Muhammad sangat? Pasal syaitan duk mai kata bagus hampa lawan Muhammad ni, bagus hampa lawan Muhammad ni. Duk memperhiaskan. Kalah dah. Kena buat perang lagi nombor 2. Tak ambil pengajaran. Kepala-kepala mereka yang power-power tu, ketua bangsawan-bangsawan tu, mati semua dalam perang Badar. Tak buat apa? Dipanggil comeback perang Uhud pula. Bukan main lah. Tak ambil pengajaran. Pasal apa? Pasal syaitan duk hias perbuatan mereka tu bagi nampak bagus, bagi nampak betul, padahal tak betul sikit abuk.
tapi dipandang bagi nampak betul. Jadi tuan-tuan, kita berhenti takat tu. Inilah dia yang kita ambil hari ini. Apa kita dedahkan pendedahan Allah Ta'ala tentang gerak kerja modus operandi syaitan, musuh kita, supaya kita dapat mempersiapkan diri menghalang daripada termakan kerja-kerja jahat dia tu, hasutan-hasutan dia tu. Tu cara dia. Allah dedah secara eksklusif kepada kita supaya kita menang dengan syaitan, tak kalah. Bila Tuhan dedah rahsia-rahsia dia, kita menanglah. Kalau dia tak dedah rahsia dia, kita payah nak menang. Sebab tak tahu punca kelemahan dia. Dah kita tahu dah dia ni mainan dia. Kita terus ikut. Terus ada terpengaruh. Orang duk ajak, tak kira lah siapa, katuk ustaz, katuk lebay ke apakah, duk kata benda hak salah tu betul, jangan duk layan. Nah, tu bila kita dah mengaji pendedahan syaitan ni, kita mau ada otak, jangan duk berpajak otak kita kepada orang. Nah, fikir. Allah dah bagi kita ilmu. Allah dah bagi kita informasi. Jangan basi. Informasi menyebabkan kita tak basi. Tapi kalau kita tak pakai informasi Tuhan ni lah, menyebabkan kita jadi basi. Maka tuan-tuan, kita tak mau jadi umat yang basi. Kita nak jadi umat yang maju dengan Al-Quran. Cerdik, bijak. Tidak diperbodohkan oleh syaitan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah mazidna ilma warzuqna fahma. Allah ma'unina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.